الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita sambung muka surat 29 di tajuk yang ketiga di bawah akhlak terpuji Rasulullah SAW menjadi teladan kepada ummah. Dia ada beberapa tajuk, beberapa bahagian. Bahagian pertama, kerasulan Nabi Muhammad, muka surat 1. Bahagian kedua, muka surat muka surat 18 kan. Tajuk kedua, kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muka surat 29. 56, sorry. Mata tak jelas, kena ada lampu sini. 26. Akhlak dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, kalau tuan-tuan perhatikan, setiap permulaan dimula dengan ayat ini, fabima rahmatin minallah, untuk menunjukkan bahawa rahmat Allah itu besar kepada kita. Tajuk pertama pun ada fabima rahmatin, tajuk kedua pun ada, dan hari ini pun ada fabima rahmatin minallah linta lahum. Kemudian ayat yang kedua tu in yasha yudhibkum. Ayat bukan 113 tu. Satu tiga tiga. Surah An-Nisa sama dah, tapi 133. Ini berada pada muka surat 99. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian kita baca ayat An-Nisa 133. In yasha' yudhhibakum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikra Allahi fi man 'indah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Amin ya rabbal alamin. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka disebabkan rahmat daripada Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Itu ayat yang lengkap. Kita ulang baliklah. Fabima rahmatin minallah. Ayat yang lengkap sampai lintalahum, yang hendak disampaikan ataupun yang kita panggil subjeknya di dalam ayat ni jumlah lintalahum tu. Engkau berlemah lembut dengan mereka. Sebab apa kita boleh berlemah lembut dengan mereka? Sebab apa Rasulullah boleh berlemah lembut dengan mereka, tidak kasar, tidak keras? Adakah pilihan kita? Adakah pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berasaskan ayat ini, fa bi rahmatin minallah. Fa bi rahmatin, dia adalah satu anugerah daripada Allah. Makna kita kalau bersikap lemah lembut dengan anak, dengan kawan, tidak keras kan, itu sebenarnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ni fabima, ma tu setengah ulama kata dia tambah tu. Kenapa ditambah? Asalnya apa? Asalnya fabi rahmatin minallah. Fabi rahmatin minallah lintalahum. Maknanya asalnya dengan rahmat daripada Allah engkau boleh berlemah lembut. Jadi kena minta rahmat lah. Kena minta rahmat. Macam mana kita nak minta rahmat? Allahumma arhamni, Allahumma arhamni. Bila kita nak baca minta rahmat tu? Bila kita jumpa nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebutlah irhamni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan tu bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita doa dalam hati kita, Allahumma arhamni, ya Allah engkau rahmatilah aku. Sebab apa? Sebab segala-galanya kita akan jadi baik, akan sempurna setelah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jumpa wallahu ghafurur rahim, kan, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Rahim tak ada tu. Maka Allahumma arhamni, minta sama. Sebab dengan sebab kita minta itu, Allah rahmati kita. Bila Allah rahmati kita, segala perbuatan itu akan jadi baik, akan jadi sempurna. Amin ya rabbal alamin. Itu.
Kemudian ma ni sebab apa ditambah ma? Fabima. Sedangkan makna bukan tak perlu ma pun, untuk menunjukkan apa jua yang ma tu makna ayu syai, anything yang kita lalui adalah disebabkan rahmat Allah lah kita akan jadi sempurna. Ma tu untuk menunjukkan tiada satu pun dalam hidup kita ini atas kuasa kita, atas kehendak kita boleh buat. Tak. Kita boleh buat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ditambah ma untuk menunjukkan, untuk menyatakan bahawa ikhtiar kita itu pun dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walau kunta fadda ghalidhal qalbi, ada dua tu. Walau kunta itu andaian. Kalau tidak ada rahmat Allah akan jadi gini ya, akan jadi fadda. Satu, ghalidhal qalbi. Fadda dari sudut tindakan luar, ghalidhal qalbi dari sudut perasaan. Kita dua-dua ni dalam hidup kita, fadda pun tak boleh, ghalidhal qalbi pun tak boleh. Makna tindakan kasar dalam masa sama hati benci. Ada? Maknanya kita bertindak dengan fadhan, dengan kasar, dan dalam masa sama perasaan itu sekaligus membenci kepada perkara yang kita buat. Mungkin kita buat, kita tindakan kita kasar kepada anak untuk nak didik, hati kita jangan ghalidh, jangan keras. Sebab apa aku nak pukul anak ni? Sebab nak didik, hati tu kena lembut. Sebab tu disebut di sini fadhan ghalidhal qalbi. Diterjemah di dalam tu, kamu sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar. Keras dari sudut tingkah laku lah. Jadi dalam masa yang sama berhati kasar. Apa berlaku kalau itu berlaku? Lam fadhu, itu jawab kepada suasana ataupun sikap kita fadhan ghalidhal qalbi, luar dalam lah, akan infadhu. Lan tu la tu dia panggil lam, jawab kepada lau, dan juga lam menunjukkan pasti akan menjauhkan diri daripada sekelilingmu, haulik sekeliling. Jadi itulah, lepas kita dapat berlemah lembut, tidak keras, ikut keadaan lah. Kalau keras pun hati kita mesti dengan ada sebab. Kita berkeras dengan orang, tapi hati kita jangan turut keras. Hati kita nak didik, kita kata tak? Kita nak didik, kita nak supaya dia reti, supaya dia faham bahawa kita tak suka ni. Tapi bukanlah tak suka kerana 100% dengan dia, tapi tak suka kerana perangai dia gitu. Tak boleh tak suka nak buang dia, tak nak supaya dia itu berubah. Tak suka nak, hati tu kena lintas, kena berlemah lembut. Jadi macam mana bukti kita bahawa kita ini berlemah lembut dan hati kita tak keras? Tindakan kita walaupun keras hati, saya nak bagaimana? Ada 3 perkara yang kena buat. Yang pertama fa'fu anhum. Kalau kita berlaku clash antara keluarga, mesti setiap ahli keluarga ada fa'fu, maaf tu. Sifat maaf tu kena ada. Jangan kita kalau berkelahi sesama kita tidak ada fa'fu anhum, ini membawa derita kepada diri kita dan kita tak boleh buat kerja lain. Jadi walaupun kelahi saat ni kuat dengan AJK, kita kata tak, tapi ada nilai fa'fu anhum. Kena ada nilai tu. Kan Haji Ahmad kan? Susah. Kalau duduk dendam, aku buat surah, nak marah. Contoh ada. Pak bila kita tak selesai. Jadi fa'fu anhum, maaf. Bukan setakat tu. Wastaghfir lahum. Ya Allah, engkau maaflah kesalahan dia. Wastaghfir lahum. Maaflah kesalahan dia. Mungkin dia tak sengaja tu. Maaflah kat dia ya Allah. Kau maafkan aku, maafkan dia. Aku tak ada apa-apa ya Allah. Aku tenang hati. Senang kan? Kita rasa happy, ada. Tengok dia pun sayang. Walaupun dia buat kita tak patut. Itu nilai agama.
yang ditanam oleh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak nak setakat ni aku tak nak cakap dengan dia dah, malah duk bicara dia perangai gitu. Tak, contoh kita kata, tak, Allah tak suka gitu. Allah kata wasyawirhum fil amri. Jumpa lagi, bincang. Kita kan nak beranak, kita kan saudara mara, kita kan ukhuwah fil Islam. Kan? Walaupun yang lepaslah, kita maaf, dia maaf, kita minta doa pada dia. Ada isu lagi, ada nak buat projek lagi, nak buat program lagi. Panggil pula, bincang pula. Baikilah. Kan elok gitu. Kan? Aku tak nak malah dengan dia. Tak boleh, sakit hati. Siapa sakit hati? Kita. Bila kita sakit hati, kita rosak, dia rosak. Jadi masyarakat berpecah belah. Sedangkan Allah berkata dalam surah apa? Tuan-tuan cuba tengok surah Syura. Surah Syura ayat Surah Syura ayat 13. Surah Syura ayat 13. Kita ni kali ketiga dah baca ayat ni kan. Tafsir berlainan, tak sama. Warna ilmu tu dia mari tak sama pada satu masa. Muka surat 484. Kecil sangat Quran ni, tak nampak. Okey, muka surat 484 ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Hani an aqimud din wa la tatafarraqu. Kan? Jadi an aqimud din wa la tatafarraqu ini ialah kerja kita, menegakkan agama dan tidak boleh berpecah belah dalam agama. Fiddin, dalam menegakkan agama tu. Jadi kita ni duk bina diri kita, keluarga kita, masjid, masyarakat, nak tegak agama. Dan kita tak boleh berpecah belah walaupun ada isu bersamana sekalipun. Tak boleh berpecah belah. Tak boleh orang kata bermasa muka. Caranya macam mana? Caranya tak itulah. Fa'fu anhum, bila ada isu, maaflah. Nak lepas selesai masalah tu, bermaaf-maafan. Kemudian duduk rumah balik lepas sembahyang tu, minta maaf kepada diri kita, minta maaf kepada keluarga kita dan mereka juga. Dan yang ketiga, bila ada program lain, isu masalah lain, bincang. Jangan lagi buat putusan. Inilah cara wala tatafarraqu. Cara wala tatafarraqu. Tak boleh nak berpecah belah. Ini cara yang dibawa oleh siapa? Nuh, Nabi Nuh. Nabi yang pertama, Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah setelah kata ulama 10,000 tahun. 10,000 sanah gitu. Hidup tanpa berpecah belah. Selepas tu baru berlaku pecah belah. Zaman Nuh. Jadi Nuh diutus. Kemudian di sini disebut Nabi Muhammad, kemudian disebut pula Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. 5 orang rasul ini yang hebat-hebat ini membawa dua tugas, iaitu an aqimuddin wala tatafarraqu. Jadi jelaslah kalau kita nak kait an aqimuddin wala tatafarraqun dengan ayat fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Istighfar lahum, sebelum lahum tu ada Allah. Wastaghfir Allah lahum. Engkau mintalah ampun kepada Allah untuk mereka. Wastaghfir Allah
lahum. Makna Allah tu sebagai maf'ul, Allah lahum, tapi disembunyikan. Wasyawirhum fil amri. Amri itu amri urusan kamu lah, urusan dunia dan akhirat. Kemudian bila mesyuarat, dia fa idza azamta. Ini rujuk kepada pemimpin. Maknanya rakyat kena bersatu di bawah pemimpin. Fa idza azamta. Dia tak kata fa idza azamtum. Bila mesyuarat, fa idza azamta. Maknanya bila mesyuarat sebagai ketua, dia kena tengok pandangan-pandangan. Akhirnya dia kena buat keputusan. Dia sebagai ketua, sebab dia bertanggungjawab ke semua. Fa iza azamta. Jadi Nabi tengok, oh pandangan-pandangan gini, Nabi kata, okey, aku menarik pandangan Abu Bakar, menarik pandangan Sayyidina Umar, kita ikut pandangan Sayyidina Umar. Jadi siapa yang buat keputusan? Ketua, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ketua keputusan kita tak sokong, tak setuju ketua, tak boleh lah. Nah, sebab ketua, nak latih ketua mesti orang yang ada keupayaan, orang yang ada bimbingan Quran. Begitu. Baru selesai masalah. Tapi kalau ketua buat keputusan, kita pula ada keputusan lain, pecah belah. Dan itulah yang tidak dikehendaki. Bila ketua buat keputusan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat keputusan, dia tidak sekadar keputusan, ada lagi nilai kepada ketua itu. Fatawakkal 'ala Allah. Sifat ketua yang doa sentiasa. Dia tidak boleh buat keputusan ni balik tidur. Tak, malam dia bangun. Tawakal tu maknanya dia bangun, dia minta, ya Allah, Engkau baikkanlah keputusan aku, ya Allah, Engkau sempurnakanlah keputusan aku, Engkau berilah kebaikan kepada umat ini, ya Allah, kepada. Dia tidak sekadar buat keputusan, aku boleh buat keputusan. Tak, dia kena rapat dengan Allah, dekat dengan Allah, minta Allah SWT. Kan dalam apa nama Al-Fatihah pun dia ajar kita, bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita kata hanya Engkau aku sembah, hanya Engkau aku minta tolong. Lepas pada tu bukan sekadar kita terus sembah, terus minta tolong, ada lagi doa, ihdinas siratal mustaqim. Dalam nak beribadat pun minta Allah beri kekuatan pada kita, dalam nak minta tolong pun minta Allah bantu kita. Oleh sebab itu bila kita berazam, kita kena minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh putus. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang macam ni, kata Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu sayang akan, kita terjemah akan. Yuhibbu huwa fi'il fa'il di situ. Al mutawakkilin akan, ataupun kita terjemah kepada. Akan tu objek lah, maf'ulun bih. Akan orang-orang yang bertawakal. Boleh itulah cara hidup. Sebab tu dalam tiga-tiga tajuk ni diulang ayat ni supaya menjadi benteng kehidupan kita. Seronok kita ni seronok, kita boleh mari ni rahmat dengan Allah, dengan rahmat Allah. Kita boleh senyum dengan rahmat Allah. Kita tak rasa nak marah dengan rahmat Allah. Dan kita suka istighfar dengan rahmat Allah. Kita suka infak. Kan ada 4 sifat tu kan. Sifat ahli syurga ada 4. Pak Tan selalu sebut. Ayat berapa kita nak rujuk ahli syurga tu? Ayat 133 sampai 136 surah Al-Imran. Tu kena ingat tu. Nak tengok sifat ahli syurga, tengok situ. Suka tolong menolong, tahan marah, bermaaf-maafan. Dosa, kalau rasa berdosa cepat-cepat minta maaf dengan Allah SWT. 4 kan? Suka tolong menolong, tahan marah, bermaaf-maafan, dan tidak biarkan dosa berada dalam diri walaupun sekejap. Terus mohon maaf pada Allah dalam apa jua kesalahan dengan Allah ataupun sesama kita. Itulah keindahan yang ditanamkan oleh Allah kepada umat ini. Baik, habis itu kita pergi ayat satu lagi lah kot sempat. Ayat surah An-Nisa ayat 133. In yasha yudhibkum. Itu soal jawab juga tu. In, jika. Yasha, ia kehendaki.
Siapa ia tu? Allah lah. Dia terjemah jika Allah menghendaki. Allah tak ada situ kan? Dalam ayat tak ada Allah. Kenapa dalam terjemah ada Allah? Ada. Jadi dia terjemah, orang kata maknanya lah, dia tak terjemah kalimah. In yasha, tak ada. Jika ia, siapa-siapa boleh ia. Ia tu Muhammad boleh, Ali boleh. Tapi melihat kepada keadaan ayat ini, Allah lah. Apa dalil yang kita kata Allah? Tu akhir sekali tu. Wa kana Allah. Kenapa Allah tu kan? Wa kana Allah. Jadi itu antara hujah ulama bahasa. Dia kata in yasha tu rujuk pada Allah. Sebab lepas pada tu wa kana Allah. Itu antara sebab lah. Jadi ya, jika ia kehendaki itu Allah. Jadi penterjemah dia terjemah teru. Jika Allah menghendaki. Sebenarnya in yasha, jika ia kehendaki, ia tu rujuk kepada Allah. Sepatutnya jika ia dalam kurungan Allah, kan? Itulah ada setengah-setengah terjemah dia terjemah gitu. Jadi kita kena tahulah. Jika Allah terus tak. Mana jika ia Allah kehendaki, jawab dia apa? In yasha ni syarti dia panggil, syarti, jumlah syartiyah. Jika Allah nak, dia buat apa? Yudhibkum, dia akan matikan. Yudhib bukan yadhhab. Yadhhab pergi, yudhib hilang daripada sini. Daripada adhaba yudhib, dia hilangkan kamu, dia buang kamu. Jika Allah nak, Allah boleh buang bangsa ini, bangsa Melayu. Allah boleh buang. Nah, dia boleh buang orang kampung ni. Dia boleh buang manusia. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Manusia ni termasuk orang Arab, orang Cina, orang Melayu. Kalau dia nak, dia boleh buang. Tak sedut sombonglah. Tak sedut sombonglah kamu. Dia boleh mati dengan apa cara? Dia boleh hidup dengan apa cara? Dia buang kamu, yudhibkum. Sebab tu yasha mati, yudhib mati. Sebab soal jawab tu. In syarat dan jawab syarat. Kalau dia nak, dia boleh hilangkan kamu, ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kena faham. Itu Allah marahlah tu. Allah marahlah tu. Bila dia buang kamu, adakah dunia ini kosong? Tak. Wa ya'ti bi akharin. Dia akan datang dengan orang-orang lain. Akhari maknanya nas bi akharin. Lepas bi itu kita letak kalimah nas. Binasin akharin. Sebab ayuhan nas tu kan? Ayuhan nas. Jadi wa ya'ti binasin akharin. Nak kata bi insan, seorangnya nak insan pun boleh. Tapi sebab dia kata ayuhan nas, dia akan sesuailah kita kata wa ya'ti binasin akharin. Qurtubi pun sebut gitu. Dalam tafsir Qurtubi dia kata binasin akharin. Dia akan datang dengan orang-orang lain. Cara macam mana tuan-tuan? Cara pernah berlaku ke dalam sejarah? Pernah berlaku ke dalam sejarah manusia Allah datang dengan orang lain? Kat mana? Tuan-tuan perasan hak paling jelas. Kat kita ni dia capur dulu Melayu sajalah ni, capur Melayu, Cina, India kan. Kalau orang Melayu tak sedar lagi, Melayu akan hilang ke di dunia. Walaupun pepatah mengatakan takkan Melayu hilang di dunia, tapi dia akan hilang kalau orang Melayu tidak berpegang teguh dengan agama. Dia dah tunjuk dah sikit-sikit orang Melayu makin peratus, makin turun. Kalau tak sedar lagi, nak pecah lagi, tak nak diri agama lagi, tunggulah orang Melayu akan terbiar, akan jadi orang asli yang ada bangsa lain. Dulu orang Arab tak ada, sekarang orang Arab makin ramai kan. Dulu orang Bangla tak ada, sekarang orang Bangla makin ada. Dah makin ramai dah akharin tu. Tapi Melayu masih kuat. Bagaimana nak kuat? Kena jaga agama. Dalam ayat 13 surah Syura tu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat ke? Tak logik lah kita negara Melayu ni. Wa kana Allahu, dia nak cerita Allah tu. Hak mengata tak logik tu. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu ala zalika, atas demikian itu. Demikian itu apa tu? In yasha yudhibkum wa ya'ti bi akharin ayuhan nas. Zalika tu mana itulah. Wa kana Allah, dia nak cerita Allah itu benar-benar adalah ia ala zalika, atas melakukan apa yang disebut di atas tadi itu, qadira, Tuhan yang maha berkuasa,
yang tidak ada siapa pun yang lebih berkuasa daripada dia. Ya Allah, kita kok mana pun tuan-tuan, kita kena laksanakan ayat di atas ni. Kok mana pun kita kena buat kerja di atas tu. Tak usah duduk pening-pening lah. Tak usah duduk pening-pening dalam hidup kita. Jaga sihat tu. Tak, jaga kesihatan. Jaga happy. Kalau happy je lah. Bagi masalah, jangan masuk dalam kepala. Masalah mengelilingi kita, sesat satu-satu. Mana duduk sesat. Jangan letak dalam kepala. Bila letak dalam kepala, kita jadi rosak. Alhamdulillah. Itu antara cara nak jaga kesihatan dan awet muda lah. Kalau orang suka nak awet muda, itu cara dia. Jangan masuk masalah di dalam kepala. Boleh tu. Ayat ni macam tak ada je. Macam tak ada kaitan dengan akhlak dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kan? Tak ada sebut pun Rasulullah di sini. Sebenarnya ayat ini adalah pegangan Nabi. Pegangan Nabi dalam memperjuangkan agama. Kalau Nabi tak buat kerja agama, orang lain akan mari buat kerja. Sebab itulah Nabi kok mana pun mati hidup pun jaga agama ini. Sahabat-sahabat ni jaga agama ini. Sahabat-sahabat jaga solat berjamaah. Sahabat-sahabat berjuang berjihad pada menegakkan agama Allah dan berkasih sayang sesama mereka. Sebab kalau dia tak buat gitu, Allah buang dia. Allah datang dengan bangsa lain. Itulah sebenarnya kekuatan yang Allah beri kepada kita untuk bersatu padu, untuk bekerjasama, untuk menegakkan agama, supaya kita ini kekal hidup sebagai bangsa yang dihormati. Dah jelas sangat. Kalau kita tengok pada zahir tak nampak, tapi itu sebenarnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diberi peluang untuk menjadi khalifah di bumi ini. Dia jaga sungguh-sungguh sifat kepribadian muslim ataupun mukmin ataupun kerasulan Nabi untuk dijadikan contoh teladan kepada kita. Ini tuan-tuan dirahmati Allah. Dan itu sajalah untuk hari ini, insya-Allah. InsyaAllah besok kita sambung ke surat 27, surah Al-An'am ayat. Kena tengok juga ayat-ayat tu kadang-kadang dia lari. Kena cek balik dalam. Kita bercadang untuk nak jadikan masjid kita pusat kajian macam-macam benda ginilah. Kita nak sediakan sekarang ni kita banyak duduk menuding jaring, duduk kata orang tu orang ni kan. Kita tak ada benda nak beri, nak sesah masalah. Jadi saya bercadang dengan Prof Syawaluddin, dengan Syekh Aziz dan juga sahabat-sahabat yang ingin turut serta dalam memikirkan bagaimana ayat-ayat yang kita baca ni boleh dijadikan penggerak untuk susah masalah umat sekarang ini. Kita jangan mengatakan aku ni orang kecil je kan, aku tak ada peranan, sekadar duk gombok je, tak payah mikirlah atas-atas. Tuan-tuan, kita tak tahu, in yasha yuzhibkum, kalau Allah nak dia pergi. Tapi kalau dia nampak kita ini bersungguh-sungguh buat kerja yang nampak tak menasabah, tapi dengan kehendak Allah, Allah boleh buat kita jadi orang yang terbaik, orang yang tepat rujuk. Oleh sebab itu, dengan sebab kita dah tadabbur berapa lama ni, kita cuba simpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan penyelesaian untuk kita jadikan beri kepada orang lain, beri kepada kerajaan. Dia nak tak nak serah dia lah. Kita dah siap dah, kita dah buat kerja. Ini penyelesaian kalau nak tengok negara kita merdeka selama-lamanya, contoh gitu kan. Jadi insya-Allah melalui Akademi Asy-Syakir ini kita nak kuatkan unit pembukuan ilmu. Dalam masa sama di situ kita nak masuk nilai-nilai unit kita kata apa tadi itu, kaji selidik berkaitan dengan penyelesaian. Kita buat sini. Jadi insya-Allah ana akan
carilah profesor-profesor yang daripada UIA ke yang berada di sekitar di sini yang ada kepakaran dalam bidang ni untuk dimasukkan dalam grup ini supaya mereka juga ada saham. Kita dekat dengan UIA, senang nak cari pakar-pakar dalam beberapa bidang yang berkaitan. Kita minta dia tolong kita ataupun kita kumpul-kumpul ayat-ayat kita buat, kita minta dia semak supaya dia beri pandangan. Ataupun kita adakan meja bulat di Masjid Syakirin, persidangan meja bulat berkaitan dengan ayat yang kita kumpulkan. Kita adakan seminar. Itu cara kita nak mantapkan idea-idea yang kita usahakan. Walaupun kita nampak ini benda kecil je ataupun khayalan, tapi insya-Allah menjadi kenyataan kalau kita benar-benar berhajat. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutuplah majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.